Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada, apapun keadaan anda. Terima kasih kerana bersama-sama memberikan sokongan dan memberikan perhatian untuk satu-satunya segmen yang sangat memberikan manfaat kepada anda semua, di mana satu segmen perkongsian pengalaman. Okey, baik. Hari ini episod 143 segmen Inilah Ceritaku, 8 Oktober 2020. Sebelum tu kepada rakan-rakan di luar sana, khususnya yang berada di Kelang, di Kelang, sekitar Kelang, yang dengar katanya Roblox dah mula banyak, jadi pastikan jangan nanti besok tertanya-tanya, tak kena persiapan awal lah. Kalau bekerja patut siang tadi dah settlekan surat menyurat. Kalau nak hantar apa-apa, kalau ada hospital due date apa semua dah kena settlekan sepatutnya siang tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dalam peperangan yang amat dahsyat ni. Kita punya enemy ni, kita punya musuh tak nampak. Kalau nampak dia senang. Okey, baik, sama-sama kita jaga kita. Kalau boleh kita putuskan rantaian, tak boleh nak putuskan, dapat kita kecilkan pun dah. Alhamdulillah, jaga SOP baik-baik. Baik, Alhamdulillah, segmen hari ini kita bersama dengan seorang lagi tetamu kita yang dah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Okey, dan sebelum tu saya nak siapa rakan-rakan yang berada di ruangan komen, Syahri Osman notify. Okey, thank you, terima kasih orang pertama. Lepas tu daripada Muhammad Yusri Raya, Faris Kushaini, Cikgu Signal Padu, apa ni? Signal Padu 1. Okey. OFR Effect dah sampai dah. Dah ada. Terlewat sikit, sorry, maafkan saya. Fiza Yani, hai Sifu. Kemudian lepas tu minta Sifu Faris buat aum. Oh, buat aum, dia ada trademark dia. Baik, boleh. Bukan aum je nanti. Okey, Zulkarnain, hai Sifu. Hai Sifu. Okey, baik. Malam ni tidur hotel Fu. Wah. Okey, baik, kalau ada apa-apa pertanyaan untuk pengalaman, sebab segmen ni kita adakan untuk kita kongsi pengalaman bagaimana payah jerih, pahit manis dalam menjadi seorang pedagang mata wang asing ataupun forex ni. Dia bukannya kita capai dengan keadaan yang hari ni kita belajar, besok kita pandai, lusa kita profit. Oi, tak. Bagi Pak Su tak. Jadi sebab tu segmen yang menjadi pilihan ramai, baik trader maupun bukan trader, yang nak mula menceburi bidang trade ni pun, dia kena ambil tahu dengan segmen ni, supaya dia dapat tahu, oh macam ni abang ni buat, oh cikgu ni buat macam ni. Itu sangat penting. Baik, tanpa membuang masa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Sihat bang. Okey. Lewat sikit hari ni. Kena minta maaf dulu. Tu lah, saya minta maaf. Saya pun minta maaf jugalah sebab sikit lewat, sampai ada yang komen tanya mana ni, kan. Relax lah, mesti ada punya, jangan risau. Baik, seperti biasa, tak sempat nak makan lah. Sampai terus masuk konti. Tak apa. Okey. Baik, di awal-awal ni kita kenalkan diri kita sedikit latar belakang sebelum kita bermula dengan cerita yang lebih panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, saya minta maaf sebab lewat, sebab saya hantar wife saya kerja dekat Hospital Kelang. Okay. So malam ni day shift malam. So mungkin lagi 2 minggu ni dia akan sibuk lagi lah. Wow. Sebab dia nurse kan kat situ. So a bit sana Roblox sini Roblox. So tu lah. Frontliner tak apa. Kita doakan frontliner kita semoga sihat, tabah, emosi kena kuat. Frontliner ni bukan senang tuan-tuan, dia nak jaga orang yang sakit ni. Dia banyak fail orang sakit ni. Okey, baik. Berasal daripada? Saya asal daripada Puncak Alam. Oh, Puncak Alam. Dekat ya. Maknanya memang orang sini lah. Saya orang sini juga apa tu. Bekerja sebagai? Saya kerja sebagai pegawai tentera laut. Dekat Pulau Indah, Pusat Geografi Nasional. Berumur 28 tahun. Sudah ada cahaya mata seorang, ada isteri seorang. Baru seorang lah. InsyaAllah. Okey, teruskan. So anak seorang ni? Anak seorang. Alhamdulillah. InsyaAllah tambah lagi ya. Dia kena lah semangat macam tu yang kita nak. Betul. Tambah lagi anak. Anak bukan isteri. Bukan. Okey, baik. Kalau diceritakan, kalau nak kita imbau kembali lah,
kerja sebagai Navy ni adalah satu perkara yang kena disiplin. Betul. So macam mana dalam tugas sebagai Navy boleh tahu berkenaan dengan dagangan mata wang asing ataupun forex? Saya tengok saya banyak pegawai-pegawai saya. Okey. Lebih saya tanya, selalu kita akan tanya, kau buat apa tu kan? So pegawai ya. Kebanyakan pegawai tentera semua trader-trader yang berjaya lah. Tapi diorang kebanyakan silent trader. Memanglah dia kena silent lah. So saya pun agak menonjol lah agak macam tu. Baik, okey. Daripada tempat kerja jugalah ni. Kalau ingat lama ke bila tu? Bila mula mengenali forex? Saya kenal forex tu pada zaman FX United. FX United, okey. 2016, 2017 tak? Ui. Tu. Time zaman kena scam lah. Tak apa. Ramai yang kena. Betul. Kita tak boleh nak kata tidak Yang betul kita cakap betul. Sebab kita lebih kepada ketulusan bila kita berbicara, ikhlas. Okey. Baik, scammer ni dulu memang selalulah yang kena. Ya, betul. Kan? Kena macam mana dulu? Sebab lebih kepada pelaburan ataupun macam mana? Saya trade sendiri juga. Okey. Tapi kebanyakan macam orang yang dah pandai-pandai, dia orang kurang untuk share untuk tunjuk cara yang betul. So kita cakap kita belajar sendiri lah. So kita ni zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman dulu. Dan tu dia suruh cari sendiri ke? Suruh sendiri. Apa alternatif yang Faris buat untuk dapatkan ilmu ni? Mula-mula dulu. Habis tanya member, tak adalah, tak ada apalah, kan. Member susah nak pecah lubang dekat kau tu, memang betul. Susah sangat. Jadi apa cara untuk Faris mula-mula dulu? So saya tak buat apa pun. Saya try and error. Saya dah loss banyak 30k USD. Wow. Maknanya di permulaan tu main cuba je. Cuba follow signal orang. Asal kat Facebook tu ada tulis link je group, kita terus tekan. For sure. Mana-mana trader yang baru kenal forex, kalau dekat Facebook ke lalu dekat dalam wall kan, dia ada link kan. So kita akan tekan lah. So banyak sangat telegram kita. Orang tu suruh buy, kita buy, sell. Dan saya kenapa full margin? Sebab saya ni jenis saya tak suka buka lot kecil. Saya suka 50 sen, $1 dolar. Hari ni depo 500, esok depo 500, depo 500. Sampailah saya rasa give up lah. Tapi apa yang saya fikir, saya dah lost 30k, macam mana saya nak counter balik dengan duit simpanan saya? So saya duduklah depan chat tu. Saya tak ada cikgu, saya tak ada mentor. Kawan-kawan trader yang kenal saya pun saya tak ada cikgu. Kalau macam Sifu Jorizal, boleh tanya dia. Saya tak ada cikgu, saya mula-mula kosong. So apa yang saya buat adalah tengok chart, macam mana chart tu naik turun. So saya nampak ada banyak lah, dia macam hijab terbuka lah, macam tu lah cerita dia. Hijab terbuka. Kau boleh nampak something ni, hijab terbuka. Tak adalah, maksud saya depan chart tu lah. Okay. Jadi maknanya daripada 2016 sampai ke sekarang ni memang tak berguru langsung. Okay, 2016 saya start kena scam tu, saya dah lost tak banyak pun, dalam 1000 USD lah. Bila kena scam tu, bila saya tahu bila scam lah, saya nak withdraw saya tak boleh. Okay. So time tu saya dah tak stop trade, saya buat business lain pula. Saya buat fitigasi pula, tanaman fitigasi yang dalam polybag tu. Time tu pun banyak gak kos saya habis. Saya kira saya ada duit saya akan invest, ada duit saya invest. So banyaklah duit simpanan, makin hari makin susut. Okey, dengan tanpa berguru daripada awal sampailah boleh buat sendiri. Apa yang menjadi rujukan kepada Faris? Saya akan rujuk kawan-kawan saya. Saya tanya, kalau aku buy kat sini okey tak? Kalau saya buy kat sini okey tak? Sell kat sini okey tak? So dia akan katalah, okey, kalau kebanyakan kawan-kawan saya ada BBMA, okey, ada naked banyak teknik. So dia kata kat sini ada SND, SNR, dekat sini ada ni. So confirmation tu double confirmation lah. Kalau ada 3 kawan yang berlainan teknik, so lebih kurang confirmation. Cuma beza cara kita pemahaman kita. So apa yang saya buat adalah sekarang ni saya dah, kalau betul-betul saya fokus trade, baru 7 bulan. Kalau betul-betul lah, kalau start mengajar baru dalam 5 bulan macam tu. Okey. Itu bila dah dapat menguasai, lepas tu dah konsisten. Betul. Pastinya kita nak tolong orang lain juga.
Di permulaan, pembelajaran secara sendiri, adakah pada awal-awal dulu memang menggunakan apa-apa teknik ataupun just naked chart ataupun BBMA ataupun apa, kalau boleh kongsikan? Kalau saya dulu, saya akan ikut orang je lah. Ikut je. Ikut je. So bila kita ikut orang, kita lost. So bila saya buka balik apa yang saya lost follow orang tu, so saya kaji balik. Saya banyak menghabiskan masa untuk berkaji lah. Berkaji, kita test menggunakan real account, loss, profit, loss, profit, test lagi, test. Sebab macam mana, saya tak percaya kat orang. Cerita dia, once bila saya dah terlampau banyak loss, so banyak betul lah tu. Kita buat investment, bisnes sana, bisnes sini kan. So dah jadi kurang yakin. So nak tak nak, tak apalah, stay on. Sebab saya yang start masalah ni, so biar saya habiskan masalah ni. Baik. Itu semangat. Okey, ya. Kita tahu kita yang mulakan, kita kena selesaikan juga. Kalau betul. tidak kan, lepas tu semangatlah. Semangat Faris untuk mencari benda tanpa ada guru yang khusus, ya. Contohnya macam kita masuk kelas cikgu ni, masuk kelas ni memang tak ada. Memang semuanya mengharapkan rakan-rakan sekeliling. Ya, betul. Lepas tu bila loss, Faris mengkaji pula sebab apa loss. Betul, bos. Dalam berapa lama keadaan begitu tu? Lama jugalah. Sampai yang saya betul-betul boleh yakin untuk mengajar orang. Dia cerita macam ni. Bila kita buat, kita macam create satu teknik, okay? Macam mana kita nak trust yang teknik kita tu boleh buat profit adalah kita banyak share dalam channel-channel orang kan. Time tu memang saya kaki langgar je. Semua channel saya sapu. Maksudnya saya buat mapping, saya buat mapping marking tu, so saya campak je dekat channel orang. Profit tak profit saya tak fikir. Saya fikir macam mana saya nak yakinkan diri saya. So bila banyak kali saya buat benda tu, orang profit, orang PM tanya, Farid bila nak buat channel bagai, saya tak fikir betul. Saya fikir macam mana saya nak confident untuk teknik saya. Saya tak entry pun. Just mapping hantar je. Betul. Saya nak dapatkan confidence saya. Itu cara Faris untuk dapatkan keyakinan diri. Walaupun saya tak trade. Okey. Okey, satu lagi nak tahu juga ialah tentang pembagian masa. Kerja, masa, lepas tu bisnes. 3 benda sekali yang Faris buat lah. Kan? Kerja tu dah memang kerja tetap. Lepas tu bisnes lagi. Dan trade ni adakah ada masa-masa tertentu Faris trade? Saya kalau contoh saya kebanyakan saya tunggu setup je. Sampai setup saya masuk full margin, betul saya tak stop. Saya dah stop trade. Tak ada dah? Tak ada. Daripada awal dulu sampai sekarang? Dia saya macam seminggu ada 2 kali 3 kali setup. So saya akan masuk full margin. Maknanya bukan hari-hari. Ya, saya bukan hari-hari. Kalau sekadar saya bosan macam 1 jam 2 jam kita rehat benda sebelum tidur kan, saya akan scaping je lah. Scaping sikit untuk beli rokok esok cukup lah. Kau lain macam. Okey, baik. Bila sebut pasal dah bekerja sangat baik dalam Navy, kemudian ada perniagaan pula, lepas tu trade lagi, adakah daripada awal dulu trade, adakah isteri tahu, family tahu, ataupun macam mana? Dia macam ni kalau first, sebab awal ayah saya suka berlabur saham. Dulu. Daripada saya waktu saya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. So saya rasa lah macam mana satu keluarga bukan loss lah, maksudnya ayah kita labur duit yang agak besar dalam satu bisnes, skim cepat kaya kan. Dia bukan semacam cepat kaya pun, bagi saya dia macam bisnes lah mungkin lah, tapi tu sekali megak lah. Sebab dia menjanjikan sebulan 5,000, 10,000 kan. Siapa tak nak? Siapa tak nak, betul. Walaupun ayah saya kerja juga pesara tentera, keluarga saya banyak askar. So saya rasa lah, sampaikan saya nak asrama saya nak bayar duit tuition. So macam tu. Sampai ke tahap tu lah. Ini pengalaman lah ni. Pengalaman lah. Tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman yang jujur ni sangat mahal harga dia. Daripada pengalaman ayah yang membawa kepada diri sendiri, yang membawa Faris untuk Faris betul-betul tekad untuk belajar walaupun secara bersendirian. Itu sangat orang kata patutlah kuat semangat tu, sebab tu mesti ada sebab, ada cerita di sebaliknya. Bila ayah pun pernah terkena, ayah pun suka yalah, di zaman dulu mana nak tahu, asal kita dengar duit sebulan sekian banyak, engkau labur 50,000, engkau dapat 5,000 setiap bulan selama 50 tahun. Siapa tak nak?
So bagi saya bagi saya orang Melayu ni, orang kata Melayu miskin, bagi saya tak. Melayu kebanyakan banyak duit simpanan dia. Betul. Tapi gunakanlah cara yang baik. Betul. Tujuan dia betul, jalan yang betul. Okey, insya-Allah. Kan bila sebut orang kata Melayu tak kaya, saya pun tak terima. 75 juta tu. Betul. Kan? Macam tu je kawan tu kaut kan. Betul. Maknanya banyak duit simpanan tapi Betul. kadang-kadang mudah tertipu, mudah terpedaya. Tu yang kita, itu sebab itulah CTC wujud dekat arena ni ya, untuk menyedarkan mereka di luar sana. Sebenarnya trade forex ni adalah satu benda yang boleh mendatangkan hasil. Betul. Tapi Jalan yang betul. Jalan yang betul, saluran yang betul, orang yang betul. Dan pasti anda akan berjaya. Baik. Okey, macam orang rumah bila tahu trade macam mana? Yelah, masa awal-awal dulu kan sampai 30,000 ke, masa tu belum kahwin lagi? Time tu simpanan lah. So bising lah. Dia agak macam tu lah. 30 USD tu kali dengan tu 120,000 tu. Kita kira kasar. Time tu kira sampai sanggup buat loan. Sampai ke tahap buat loan bank rakyat kot. Kau government senang lah. Ya betul. Saya tak tipu. Memang saya buat loan bank rakyat semata-mata untuk trade forex. Betul. So ibaratnya macam skill cepat kaya jugalah. Tapi bila kita dah tahu cara yang betul, tak perlu pun sampai buat loan. So dalam sekarang ni saya nak cuba dalam tahun 2020 untuk bebas daripada hutang lah. So azam tahun saya berapa? 2020 ni? Ya betul. Saya nak bebas daripada hutang. So maksudnya loan lepas tu semua saya dah mau kasih settle. Semua nak settle lah. Pak Su doakan semoga berjaya. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kegagalan ataupun kesilapan kita yang pernah kita lalui jangan kita ulang. Macam ni kita tak rasa pun, macam Pak Su pun tak rasa habis sampai 120,000 melabur. Walaupun dia depo sikit kalau combine 100 kalau tukar duit Malaysia kan 30k USD sekarang ni 4.1 something kira lah 1 point. Bayangkan macam mana susahnya kita nak dapatkan duit sampai sekarang ni bulan 12 baru nak bayar habis. Tak, ni cerita benar kan? Kisah betul. Supaya orang kat luar sana tak buat kesilapan. Jangan meminjam untuk trade forex. So macam saya walaupun yuran saya mahal kan. So memang ramai. Tak, kau mahal sangat yuran kau ni. Orang lain kenalah dalam 3,000 4,000 USD. Kau kena sampai 30 USD ni. Tak, dia macam ni. Maksud saya ada setengah student saya kan, PM saya. Cikgu saya nak belajar next teknik. So saya cakap saya tanya dia, kau pakai tu duit lebihan ke ataupun duit kau pinjam ke ataupun macam mana? So dia kata duit pinjam. So saya cakap jangan meminjam, gunakanlah duit untuk forex ni duit lebihan. Contoh okey. Sebulan gaji kita letaklah 3,000. So tolak sini dapat bersih dalam 300 kira clean. 300 clean untuk duit simpanan. So ambil half je lah. 150 untuk trade forex. Bukannya kita menarik balik duit yang modal yang lain tu sebagai untuk modal kononnya nak gandakan jangan konsep macam tu. So saya cakap simple lah. Aku dah ajar kau teknik aku, so buat profit lagi. Bukannya mengajar sekadar mengajar teknik, tapi mengawal juga mereka-mereka anak-anak muda. Siapa yang belajar dengan Faris bagi tahu pendedahan bahawa jangan gunakan duit yang diperlukan, gunakan duit lebihan. Faham Kalau gaji 3,000, bayar dulu semua, settlekan duit simpan, dah ada berapa lebihan baru gunakan. Sekarang ni broker ada yang $10 pun boleh depo, apa masalah, $30 pun boleh depo. Kita jangan terlampau kejar dengan omong-omongan di luar sana, janji bulan bintang ni pun satu juga ni. Okey, jadi berhati-hati. Ini banyak dah tip yang diberikan oleh Faris. Okey Faris, 30,000 USD habis sepanjang dia 2016 sampai ke berapa? Dia berapa tahun? Pak Su nak tahu berapa tahun kau kalau ikut menghabiskan. Kalau ikut kau habiskan sebulan je. Sebulan. 2016 tu saya trade dengan FS United. Satu lot ada 1,000 USD loss. Maksudnya tak boleh withdraw lah. So saya dah stop trade. Okey, lepas tu saya buat bisnes lain. Bila tahun ni baru saya cuba untuk trade balik. Kaji balik trade. Start tu lah. Sebab tu nama full margin. Kenapa full margin? Saya jenis kaki tak.
Asal dapat setup je saya masuk besar. Serius. Saya tak masuk sikit-sikit. Saya terus 20 sen sampai nak enough money tu, tu saya lah. MC tak MC jutawan. Apa maksud trademark saya kalau dalam channel saya Aum tu, maksudnya mengaum okay. Dia maksudnya kalau kita set up full margin dalam satu marking, kita layer by layer sampai nak enough money, so dia pecah kita punya marking ke atas ataupun turun ke bawah, kita dah boleh Aum dah. So maksudnya maksimum profit lah. Maknanya kalau keuntungan berganda, kalau habis duit lah. Lebihan. Dia bukannya duit betul. keperluan. Ya betul. Okey. Baru saya faham. Maknanya bukannya hari-hari duduk mengadap lah 24 jam. Tak. Jenis ada setup tune, so kita masuk. Walaupun seminggu sekali. Walaupun seminggu 2 kali. Ya betul. Tu yang student kebanyakan Aum sana, Aum sini, Aum sana. So diorang cuba try full margin, tapi dengan cara betul lah. Setup yang betul, cara yang betul, marking yang betul. So okey lah, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, saya nak tengok komen dulu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik boleh saya kongsikan kepada anda semua. Ui, banyak ni. Okey, Amran Maslan FM1, Samir Han, Assalamualaikum Pak Su dan tetamu, Muhammad Rashidin, terbaik Fu. Sifu dah gelar Sifu sekarang Mana ada Sifu. Okey. Ni daripada Indonesia lah, DJ Pak Su, Cikgu Faris pakai teknik apa sekarang ni? Ni daripada Indonesia lah. Teknik apa yang digunakan? Saya pun tak tahu nak kata teknik apa. Sebab saya adalah naked ke ataupun saya pakai naked. Okey. Saya ada 8 teknik. Saya ada 8 teknik. Wow. Macam mana nak gabungkan 8 teknik untuk dalam satu entry? Bukan maksud 8 teknik dalam satu entry. Maksudnya satu entry tu menggunakan teknik apa? Okay. Menggunakan teknik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kalau setup macam ni, okey, aku pakai yang ni. Okay. Kalau setup yang begitu, aku pakai mana? Ada 8 teknik. 8 mengikut kesesuaian, mengikut candlestick. Saya dah straight, tak mengikut news, tapi hanya setup technical analysis 100% menggunakan candlestick saja, bear atau bull. So kalau siapa student saya nak belajar dengan saya, dia tanya basic kelas, saya katanya kenal bear dengan bull tak? Kalau kenal, boleh lah terus. Terus belajar je lah macam mana macam mana mapping kan. Ya betul. Baik. Yang pentingnya kena tahu basic dulu lah. Basic tu kena tahu. Penting support resistance, SND tu semua kena tahulah. Okey, Samir Han, Pak Su sihat? Sihat alhamdulillah. Riyad Ashraf Zakaria, Sifu full margin. Oh, memang ramai dikenali, memang orang kenal dengan full margin lah. Betul. Daripada 2016 sampai ke sekarang. Kalau ikut betul serius dalam forex baru 7 bulan. Baru 7 bulan ni lah. Baru 7 bulan untuk naik orang kenal. Baik. Oh, baru saya serius trade dalam forex. Sebelum ni saya tak trade. Sebelum? Tak, saya dah stop. Saya dah macam mana, kita dah banyak kali ayah saya kena scam. Saya trade pun kena scam. So maknanya itu zaman kecewa lah tu. Memang zaman kecewa lah. Berapa tahun tu kau tinggal tu? Tak lama juga lah, 4 tahun juga. Wow, memang kau tak fikir langsung pasal dagangan, pasal forex? Okay, kalau Pak Su tengok channel saya, ada satu akak ni pun kata dia kebanyakan di luar sana, orang-orang di luar sana menganggap forex ni adalah scam. Kan? Saya pun fikir ayah saya kena scam. Saya kena dekat FX United, saya pun kena scam. Sampai bila saya kena scam? So bila macam kita duduk dengan jiran dalam satu kawasan perjiranan. So jiran-jiran saya banyak trade forex. Saya tanya, bang, macam mana abang boleh dapat withdraw bagai tengok itu ini kan? So dia tunjuk saya, macam ni lah Faris, kau pergi kena SM. First broker adalah SM. Mana-mana, bukan saya nak promote SM mana-mana yang tanyalah mana-mana trader baru ke lama ke, ada tak account SM? For sure dia ada. Kira XM ni macam mana? Dikenali sebagai trusted lah. Okay, memang trusted lah. Daripada 2016 dulu dia bawa-bawa wujud kan. Dan betul. Sekarang ni dah banyak cabang dah. Okay, baik. Cari lagi. Okay, MJ Hafiz. Ni dia tunggu Blento lah ni. Assalamualaikum Pak Su, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Kemudian mantap Sifu. Kemudian Pok T. Aiman, Assalamualaikum Faris dan juga Pak Su. Salam daripada Teluk Panglima Negara. Muhammad Yusri Yaya, Assalamualaikum Sifu. Wah, ramai kenal Sifu ni.
Okey, Samir Han ada isteri seorang. Cukup lah seorang kan. Starbucks satu kali boleh, insyaAllah. Sifu lah belanja. Aku tak tahu. Saya memang selalu pergi Starbucks. So patutlah. So kebanyakan macam tu lah. Okey, nanti saya tengok balik lah komen ni. Saya nak tanya lagi, macam mana pula daripada dah stop bertahun-tahun timbul pula bukan minat dah lama minat, cuma kecewa. Betul. Lepas tu tiba-tiba kan cakap, "Peace, aku kena trade balik ni." Kan aku nampak macam boleh mendatangkan hasil. Sebab dah kecewa, macam mana boleh bangkit kembali tu? Dia panggil trending kot. Okey. Macam zaman dulu kan, contoh kan, zaman budak-budak kan, kita tengok orang main layang-layang. Okey. So sebulan tu main layang-layang je. So mungkin bagi saya tahun ni adalah trending untuk trade forex kot. So kebanyakan ramai-ramai yang baru-baru semua trade. Kau trade sebab apa? Sebab kawan. So sebab apa? Dia kebanyakan mungkin trending. So awak trade, saya trade. Lagi seorang, kemungkinan seorang member tu akan trade kan? Trade juga. So dia mungkin trending 2020 saya rasa kot. Yalah. Lagi satu mungkin sebab PKP, orang perlukan duit. Betul, itu salah satu. Dia kalau PKP balik tengah-tengah ni, betul, macam budak-budak forex ni tak boleh masalah. Dia boleh dapat $10, $20 sehari, dah cukup makan dah. Dah betul. Yang kena buang kerja, ni syarikat penerbangan yang terbaru ni dibuang sampai mana dia nak tempat dia nak berpaut. So ini salah satu jalan yang paling baik sebab pasal cakap macam tu, bukan nak promote forex ni. Memang promote lah, cakap benda betul. Tak, benda betul. Modalkan sendiri, anda trade sendiri. Betul. Anda rasa ruginya, anda rasa untungnya sendiri. Duit anda. Bukannya anda bagi dekat orang, suruh trade, lepas tu tak jadi, anda kecewa. Melainkan anda dah tahu trade, anda nak copy trade orang lain tu, terpulang lah. Betul. Ini sebelum kita tahu dulu risiko dia apa, keuntungan dia apa. Kadang-kadang ada yang just modal $10 dapat $30 satu hari, lepas tu dia relax, dah ada duit dah. $30 kali dengan 2 berapa, dah $120, nak buat apa? Ini yang Pak Su tekankan sebenarnya. Macam student-student di luar sana yang baru habis study, tak tahu nak pergi mana, belajarlah. Tak nak pakai duit, demo dulu, belajar saja. Tapi kalau nak feel, kena modal sikit lah. Baru rasa dia punya kita masuk entry kan. Kalau tidak, mana nak rasa. Okey, awak tak ada suara. Ustaz, tak apa kuat ke? Rasa dah kuat dah. Dia kena duduk tegak macam tu. Okey, bagi petua nak buka apa ni? Nak buka hijab tu. Bagi petua nak buka hijab macam mana? Kena loss banyak. Okey. Kemudian kita ada siapa ni kat sini, Zulkarnain. Power lah Sifu terbaik. Habis ni IS tunggu. Starbucks saja. Okey, saya nak tengok soalan nak buka hijab kena cukur kening kau macam-macam. 1k USD kena scam, bukan sikit. Betul. Okey, Han Afnan, mungkin bunyi macam 1k bunyi macam 1k, tapi kalau ditransfer kepada duit Malaysia dia dah 4,000. Betul. So 1,000 tu besar tuan-tuan. Bagi Pak Su RM10 pun besar untuk zaman-zaman sekarang ni. Nasib baik PKP tak jadi untuk semua. Kalau tidak, ya Allah, tak tahu macam mana kita nak buat. Okey. Sedikit nasihat kepada mereka yang baru nak cebur, yang dah pandai nak jadi anak murid tu, kemudian dia cerita. Betul. Yang ni yang aku dengar cerita tapi aku tak tahu macam mana, apa persediaan yang patut aku buat ni untuk menjadi seorang pedagang mata wang asing. Bagi saya yang kat luar sana yang baru kenal forex tu apa kan, maksudnya pelaburan dagangan mata wang asing kan. Baik. Bagi saya carilah jangan jadi macam saya. Saya macam orang kata saya ego. Dia bukan ego, dia macam kita ada, bukan pride lah, dalam bahasa Navy dia pride lah, tapi bagi saya jangan bukan belagak bukan belagak, bukan sombong. Kita kena gurau. Yelah, maksud saya kita macam mana cakap dia tak, bila kau Navy, bila bercakap soal kerja dalam keselamatan ni, dia ada satu, ya betul, dia ada macam satu, dia macam tak nak kalah lah. Dia konsep dia, kau punya ego tu dah turun lah, cerita dia. Sebab kita kena jaga ego tu. Betul. Sebab kita menjaga keamanan negara. Dekat situ yang terbawa tu. So saya mana-mana, saya pun perangai saya memang macam tu lah, daripada dulu sampai sekarang kan.
So bagi saya janganlah jadi macam saya. Maksudnya saya dah lost banyak disebabkan ego saya. Saya tak nak pergi belajar dengan orang, saya tak nak sesana tengok Facebook, YouTube ke sekarang terlampau banyak. Kan? So carilah, kajilah. Selidik sebanyak, cari siapa ke, di mana tempat yang sesuai, platform yang terbaik sebelum mencuburi bidang ni. Right. Jangan membuang duit-duit kita yang berharga lah bagi saya. Dahsyat ni. Yang kau cakap ni dahsyat, bagi maksud bagus lah. Kau ingatkan dekat yang belum tahu apa-apa. Sekarang betul. Ni banyak cara untuk anda mengenali apa itu forex. Ya. YouTube, CTC pun ada YouTube, anda boleh tengok. Tapi kalau dekat Google anda boleh baca banyak e-book, anda boleh cari sendiri sebelum anda berguru. Bila anda tahu basic, tahu apa itu forex, insya-Allah tak lama anda boleh pandai lah. Tapi jangan mengimpikan macam mana nak cakap Faris. Jangan kadang-kadang mengimpikan hari ni masuk, besok depo, lusa macam Wukong lah. Itu macam mana? Bagi nasihat sikit. Bagi saya macam ni. Dia ada setengah student saya, okay? Dalam contoh saya buka batch, satu batch dalam 70 orang, 80 orang. Ui, ramai. Ya betul. Seminggu tu saya buka satu batch. 30, 40. Okay. Faham. So ada setengah saya tengok student saya, kebanyakan yang dah loss banyak. Dia akan buat profit dalam masa cepat. Untuk yang baru maksudnya dalam 2-3 bulan trade, loss dalam bawah lah, dalam 1000 USD ke bawah, dia akan lambat sikit dapat dia punya tune tu. Yalah, yang dah loss ni dia dah tune dah ada. Ya betul. Cuma dia salah time mapping je. Salah time mapping. So bagi saya tu slow and steady. Jangan tergapa-gapa Betul. Jadi bila join je ingat nak kaya, nak pakai Lamborghini, nak pakai BMW tu nanti dulu. Boleh. Memang boleh. Tapi bukan sekarang lah. Bukan sekarang. Permulaan ni cuma tekad dalam hati, aku masuk ni, aku nak belajar macam mana boleh buat profit satu hari $10. Cukup RM40 duit Malaysia. Okey, tak payah banyak-banyak. Lepas tu kau dah tahu kau nak full margin, terpulang. Sebab teknik ni banyak. Ada yang trade seminggu sekali, sebulan sekali swing, tapi dia punya swing tak ingat lah lot dia. Betul. Okey. Baik, saya nak baca lagi. Pakai pomad dah dia. Kena mengaji kat ni. Okey. Mak Yusri, Zack Gonzalez, mantap. Assalamualaikum Sifu. Siapa ni? Gamail Okey. Gamail. Salah seorang student saya yang bagi saya, itulah maksud saya tadi. Dia cuba tanya dia, Gamail kan. Dia dah sendiri mengakui dia dah balik modal loss dia yang sepanjang dia trade beberapa tahun yang lepas. Saya ajar dia dalam masa seminggu dia dah boleh buat profit dalam 5k USD. Okey. Dalam masa seminggu. Maksudnya macam saya cakap, loss banyak, dia jumpa yang cara mungkin sesuai dengan diri dia, teknik tu sesuai dengan diri dia, so dia boleh buat dalam masa seminggu berapa ribu USD. Baik. Okey, baik. Memang saya pun terkejut. Saya ingatkan 8 teknik untuk satu entry. Rupanya setiap candle tu dia ada. Kalau candle macam ni, naik macam ni, okey, teknik ni kita gunakan. Ya betul. Saya faham. Memang pasal terkejut lah. Betul lah. Kau orang ni semua kau tengok. Okey, pantang berundur kecuali bini panggil. Betul? Bini panggil balik kita balik. Okey, DJ Pak Su nak tanya, broker HWG baru ke? HWG? Itu kurang pasti. HWG. Tak pun. Itu pun Pak Su kurang pasti. Okey, kenangan manis. Kenangan manis kau dan forex. Kenangan manis maksudnya? Mungkin trade yang paling manis lah. Ataupun kenangan manis ni dia sebenarnya luas. Ada yang trade forex, ada yang dapat mencipta ramai trader berjaya daripada 100 ke 20 orang, 30 orang dalam certain time. Bagi saya kenangan manis, saya boleh berkongsi teknik saya dengan orang. Okay, yuran saya sebelum ni 500. Okay. Okay, so satu teknik. So kalau untuk 8 teknik, so 8 kali 5. Okay. Okay, so apa yang saya buat, sebab saya pernah tengok dekat dalam TFM, kebanyakan ada pernah kena scam dengan orang cikgu-cikgu yang kat luar sana. Baik. So apa yang saya cuba buat adalah saya kurangkan yuran saya daripada 500, saya turunkan ke RM100.
sahaja. Okay. Dan saya guide sampai mahir. Sampaikan ada satu akak tu begitu, Faris, yuran RM100 kau guide kat kami semua ni tak berbaloi dengan apa yang kau bagi. Maksudnya saya macam mana, saya nak betul-betul orang boleh profit lah. So once dia orang boleh profit, tak adalah isu scam lagi. Kurangkanlah, kita tak boleh ni. Macam saya cakap, ayah saya pun kena, saya pun kena. So jadi kau tak nak orang lain kena. ya, betul. So mungkin saya rasa 500 tu terlampau mahal kot dalam segi PKP bagai kan. Betul. Tapi so tu saya kurangkan dari 100. So saya buka peluang untuk diorang yang ada kurang sikit lah. Maksudnya boleh, yang kurang kemampuan tu boleh join sekali. So banyak lah. Tu sebab tu saya buka seminggu 70 orang, 80 orang. Buka lagi seminggu, buka. Sampaikan saya 2-3 bulan ni saya dah terlampau penat untuk mengajar saja. Tak apa. Kalau niat tu ke arah baik, alhamdulillah. Sebab Pasu pun suka juga bila Faris ada peluang untuk mengajar dan boleh menghasilkan sesuatu kepada pelajar-pelajar, kita panggil pelajar lah, pelajar-pelajar. Jadi itu pun satu rahmat bagi Pak Su lah, dengan keikhlasan tu. Bila nak buat yang free tak kot, saya tak ada yang free kot. Sebab saya bermula dengan free. Oh, okey. Faham. Pak Su faham lah. Dia konsep siapa yang kata bermula dengan free tu, dia faham lah tu. Komitmen lah. Dia macam tu lah. Maksudnya kau pun sendiri bila belajar percuma hancur. Betul. Jadi sedikit fee untuk komitmen. Barulah kita. Sebab tu akak tu kata RM100 yang apa yang saya bagi tu tak berbaloi dengan RM100 tu. Yalah, tak berbaloi bagi kau. Bagi dia berbaloi. Dia bayar 100, dia boleh bukan setakat dia punya tu je. Maksudnya saya guide tu sampai betul-betul siapa tak faham PM. So kita tak nak dalam satu batch tu orang boleh buat profit. So yang tak tahu tu, yang tak profit ni yang kau tak tinggalkan. Tak. Saya tak. Okay. People left behind. No people left behind. Yeah. Okay, sangat menarik. Aku suka tu konsep tu. Maknanya aku bila Pak Su dengar je, bila yang profit tu okey lah. Yang tak profit jadi apa? Takkan nganga je. Tapi saya buat marketing pula kat situ. So siapa yang boleh profit dengan menggunakan teknik satu, so dibukakan batch kedua untuk teknik kedua, teknik ketiga, keempat. So step by step dengan profit, bukan dengan modal kita. Faham tak maksud saya? Okay, saya bagi satu teknik, kau buat profit. Kau boleh buat profit, kau happy dengan profit kau, kau boleh buat anak bini makan bagai semua. Ada lebih, belajar next step, teknik kedua pula. So no people left behind. Okay, sangat menarik. Pak Su nak tanya Sifu Faris ni bila nak launching teknik 9. Kau satu pun tak lepas lagi, macam mana kau nak 9? Hijab tu buka dulu, kening tu kasih cukur. Okey, baik. Pastinya Faris bila dah dapat membantu ramai orang, mesti ada impian. Okey, apa yang untuk jangka pendek dan juga panjang lah, ni impian Faris satu masa nanti? Macam saya cakap nak jadi broker ke apa? Impian jangka masa pendek saya nak 2020 ni bebas daripada hutang. InsyaAllah, pasal doakan, amin. So untuk jangka masa panjang, kemungkinan saya nak cuba lagi lah. Macam saya kata, ayah saya kena scam, saya pun kena scam. Okay, so saya nak cuba kurangkan persen scam dekat Malaysia tu. Maksudnya kemungkinan besar saya akan teruskan teknik satu RM100 saja sampai bila-bila kan, untuk orang yang kurang kemampuan. Tapi saya guide sampailah dia betul-betul boleh buat duit. Itulah niat saya lah untuk jangka masa panjang lah. Saya maksudnya kita korbankan apa yang contoh 500 kepada 100. Sampai ke malam saya zoom student daripada Qatar, daripada Australia, Indonesia, Brunei. So kita masa tak sama. Masa dia orang Qatar dalam 5 jam, Australia dalam 2 jam. Dia time siang. Ya, betul. Kau tengah tidur. So saya korbankan masa saya semata-mata RM100. Bukan saya cakap RM100 tu tak baloi. Duit juga. Duit besar. Tapi komitmen kita, sebab kita biasa 5 jam. So sana dah malam, sini dah pagi, subuh ke pagi. So betul lah. Tak nak saya kena bangun awal untuk zoom dengan dia. Komitmen kita lah. Kalau ikutkan setakat tu zoom sekali cukup, RM100.
RM100. Kita balik ke situ. RM100 ni pembelajaran berapa jam, berapa hari ke atau macam mana? Until betul-betul berakhir, boleh buat profit. Dah tak perlu nak saya tengok betul ke tak betul, sampai ke tahap macam tu. Nampak? Kau buat kelas online ke ataupun? Saya buat kelas online. Okay. Online. Zoom. Okay. Siapa yang pada macam terbaru semalam, daripada ada yang Johor datang. Kalau Zoom dia betul-betul memang, bang, saya tengok orang lain boleh profit, kenapa saya tak boleh profit? Baik, kau duduk betul. mana? Saya duduk Johor bang. Okey, datang Mero. Sampai ke tahap macam tu. Datang bang. Datang. Dia balik, dah boleh buat profit dah. Saya happy lah, walaupun yalah masa kita tahu. Maksudnya saya kerja, bini saya pun nurse, saya tentera laut. Saya ada anak, saya ada bini kan. Saya korbankan masa saya, masa bersama keluarga, semata-mata untuk student-student lah. Itulah aku tengok kau mata panda ni dah makin hitam tu. Ya betul, 3 minggu saya dah tak larat dah. Saya dah non-stop lah. Daripada Johor, daripada Tapi Melaka. disebabkan semangat kau. Ya betul. Yalah, dulu kita ada dengar Kuala Lumpur selalu ulang-alik, Johor, Pening, Kelantan, Kuala Lumpur, semata-mata nak ilmu. Ya betul. Macam terbaru ni yang sepatutnya hari esok ada akak tu daripada Kelantan dah beli tiket untuk ke Kelang untuk belajar. Tapi sebabkan PKP, so terpaksa lah tunda. Okey. Ini peringatan untuk yang dengar malam ni, untuk 2 minggu ni jangan kacau cikgu lah. Kalau nak jumpa ke, nak personal coaching ke, tak boleh. Tak boleh keluar masuk daerah Kelang. So Telegram je lah. So, kat sini pun Telegram dah ada. Rezeki saya lah, mungkin 2 minggu untuk saya berehat lah. Sepanjang saya dah beberapa bulan saya mengajar. Okey. Perbelanjaan, okey, kita nak dengar sikit lah ya. Beza bila dulu 2016 bawa ke sekarang ni, dengan 7 bulan ini, kehidupan tu, duit poket macam sikit lah, janganlah kongsi semua. Maknanya bagi saya ini cerita pasal family. Okey, kan macam saya cerita ni, ayah saya kena scam, saya scam. So keluarga saya kata forex ni sama lah, scam juga lah. So bila saya buat, tiba-tiba datang pada mana ni? Johor. Datang pada mana? Melaka, KL. So semua datang ke Selangor untuk belajar kan. So mak saya terfikir, mula-mula dia anggap scam jugalah. So once bila saya dah start naik kan, semakin ramai orang datang, so dia tak kata scam lah. Keluarga saya pun dah tukar pemikiran kan. bagus. Orang sifu kan. Anak saya pun dia panggil sifu. Anak kau panggil sifu. Ya betul lah. Okey, baik. Kita seronok, pastu seronok bila dengar tahu tak maknanya tak ada bagi alasan apa-apa dekat mak, kat bini. Ya, sebab betul. orang dia merahsiakan benda ni. Jadi bila kita berkongsi dengan wife, dengan ibu kan, sebenarnya benda baik macam ni, biar dia doakan kita cepat pandai lah. Sepatutnya jangan sorok lah. Kadang-kadang satu lagi lah, ni sebab duit berkenaan dengan duit, macam tadi Faris pesan, jangan gunakan duit keperluan untuk depot. Gunakan duit lebihan, bayar dulu, settle untuk bulanan, ada lebih barulah. Okey, sekejap, saya satu lagi pertanyaan ni, dah masuk ke 5 minit terakhir. Join kelas macam mana ya Fu? Okey, Tok Jebat boleh ke Telegram. Kemudian ya Allah, gua acau dulu. Okey, macam mana nak masuk kelas Fu Faris? Okey, pergi ke Telegram boleh? Telegram memudahkanlah Telegram kan. Nak tanya Cikgu Faris. Okey, tak ada saya nak soalan power. Okey, yang mana yang nak belajar, nak bertanyakan apa saja, boleh link je lah dekat join chat di Telegram, senang. Okey, lebih kurang dalam 4 minit. Mungkin ada kata-kata semangat, kata-kata yang perlu diberikan kepada trader-trader, khususnya Paris yang ni lah, yang selalu sangat loss lah. Bagi saya satu benda lah yang saya nak kongsi lah, yang penting dalam apa, macam saya kata lah, saya start masalah ni biar saya habiskan. Baik. Tanpa nak melibatkan orang lain. So apa yang saya pegang adalah teruskan berusaha lah. Teruskan berusaha, jangan give up. Pasti akan jalan akan ada. Itu yang bagi saya. So bagi saya, loss saya dah banyak. So saya dah tak nak jumpa orang bagai kan. Ego, perangai saya sendiri.
mungkin rezeki saya kat sini. Maksudnya dan dalam masa yang pendek. So yang kebanyakan yang loss banyak kan, teruskan lagi berusaha, insya-Allah. Pasti kita akan jumpa Satu jalan masa nanti. satu ke masa. Kemanisan tu, so bagi saya kemanisan lah. First time saya withdraw, saya rasa aku nak beli apa. Wow. Jadi sebab kau tu margin. Betul. Ingat tak berapa masa first Saya tak ingat lah, tapi banyak lah juga, boleh lah. masa tu kau buat apa? Apa dalam fikir? Okay, saya track goal saja. Oh, trick. Saya goal saja. Pada start saya punya buka channel saya sampai sekarang, saya akan goal saja. Saya track goal saja. Dan saya akan full margin kat goal saja. So bagi saya sampai ke tahap bukan hilang nikmat Maksudnya bukan saya kata hilang nikmat. Maksudnya bila kita dah withdraw sampai masa kita buka, apa kita nak beli? Sampai ke tahap macam tu. First time kita withdraw, kita rasa macam Semua benda nak beli. betul. Okay, bulan ni Bila dah selalu apa nak beli. sampai kan saya makan, saya tanya bini saya, kita nak makan apa hari ni? Saya tak tahu nak makan apa. Lala saya makan Maggi cup. Allah. Sampai macam tu lah bagi saya, perasaan saya tau. Dia macam mula-mula kita excited. Bila sampai ke tahap dah okey tu, dia macam biasa je, macam tak ada apa-apa lah. Maksudnya kita tanya Bila dah selalu kita dia excited. menjadi selalu. Okay, dia tak baru join petang tadi dengan Sipu Faris. Habis layan satu video. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, cakap ni dulu. Faris, terima kasih Faris atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Dan Pak Su doakan semoga impian jangka pendek pada hujung tahun ni dapat settle segala kredit-kredit tu. Amin. Amin. Semoga terus bahagia bersama dengan keluarga dan terus diberikan ilham untuk membantu rakan-rakan trader kita luar di sana. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih atas perhatian anda, juga soalan-soalan anda. Terima kasih kerana terus menyokong CTC.fm untuk kami memberikan pencerahan penjelasan tentang apa itu dunia dagangan mata wang asing. Baik, selepas ini kita bersama dengan segmen Borak bersama dengan Blento. So stay tune CTC.fm. Assalamualaikum, jumpa lagi, lambai sikit. Bye bye. Assalamualaikum. Oh, lupa nak mengau.